Shalom, kita bertemu sekali lagi di sesi Fondasi Kristian dan kita berada di topik berdoa. Ya, kita sudah belajar kemarin bahawa kita boleh datang kepada Tuhan secara direct, secara langsung untuk bercakap dengan Dia, untuk berkomunikasi dengan Dia. Kita tidak perlu ada apa-apa pengantara untuk bercakap dengan Tuhan. Ya, dan kita lihat di kitab Injil, contohnya di kitab Markus pasal 15, semasa Tuhan Yesus disalibkan dan semasa Dia menghembuskan nafas terakhirnya dan mati di kayu salib, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sebelum itu, hanya imam besar sahaja yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus di bait suci. Ini adalah tabirnya untuk mewakili umat Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi sekarang tabir bait suci, tabir itu sudah terbelah dari atas, terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini memberitahu kita boleh masuk ke hadirat Tuhan, kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, kita boleh berdoa pada Tuhan secara langsung, secara direct, tidak perlu apa-apa pengantara lagi. Ya, dan semalam saya ajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan yang tertulis di kitab Yohanes pasal 6 ayat 24, berbunyi sedemikian: sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, ayat ini kita belajar bahawa kita boleh berdoa, kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dan kita harus berhati-hati bahagian kedua ayat ini. Mintalah, maka kamu akan menerima. Ramai orang salah tafsir bahagian ini dan kadang-kadang mungkin marah kepada Tuhan kerana Tuhan kata dalam firman-Nya, mintalah maka kamu akan menerima. Kadang-kadang apa yang kita minta kita tidak terima. Jadi apakah maksud Tuhan dalam hal ini? Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang meminta daripada Dia? Satu Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, iaitu bahawa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahawa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahawa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saya akan baca dari satu lagi terjemahan yang mungkin lebih senang untuk kita mengerti. Ini adalah dalam terjemahan IMB. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahawa jika kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya, Dia mendengarkan kita. Dan jikalau kita tahu Dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahawa kita mendapatkan apa saja yang kita minta dari Dia. Jadi apa yang kita belajar dari sini? Minta menurut kehendak Tuhan. Ya, dan kamu mungkin bertanya, bagaimana saya akan tahu kehendak Tuhan?
Tuhan. Balik kepada asas yang kita sudah belajar minggu lepas, iaitu untuk membangunkan hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu baca firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, kerana firman Tuhan adalah Tuhan. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kalau kita tidak tahu firman Tuhan, bagaimana kita akan mengenal Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita akan tahu kehendak isi hati Tuhan? Jadi, marilah kita sebagai seorang percaya sentiasa membaca firman Tuhan supaya kita mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Dan hal berdoa, mintalah menurut kehendak Tuhan. Dan dalam 1 Yohanes tadi yang baru kita baca, bila kita meminta menurut kehendak Bapa, kehendak Tuhan, Dia mendengarkan doa kita. Amin. Nah, satu lagi perkara yang saya mau beritahu atau guide kita, iaitu apakah yang dikatakan bila Tuhan menjawab doa kita? Apakah ciri-cirinya Tuhan menjawab doa kita? Ya, kita lihat di Yeremia 33 ayat 3. Apakah yang dikatakan bahawa Tuhan menjawab doa kita, ya? Mari kita lihat Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi apa yang kita tahu daripada ini? Bila kita berseru kepada Tuhan, bila kita berdoa, bila kita bercakap dengan Tuhan, Tuhan kata dalam ayat ini, berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan engkau kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, bila kita berseru kepada Tuhan, bila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang kita tidak tahu. Contohnya, kita berdoa, kita dalam satu pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan menurut kehendaknya, seperti dalam Mazmur 23. Saya sangat suka Mazmur 23. Mari kita ambil ini sebagai contoh, ya. Mazmur 23. Kita berdoa menurut kehendaknya. Kita beritahu Tuhan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan, Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan, membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan, Engkau kata Engkau akan menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana nama-Mu. Jadi bila kita, contohnya dalam pergumulan, kita gelisah, kita stres, kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bercakap dengan Tuhan menurut kehendaknya. Kehendak-Mu Tuhan, Engkau akan membimbing aku ke padang rumput yang hijau dan menuntun aku. Kamu berdoa menurut kehendaknya, dan Tuhan akan, apa yang Tuhan beritahu kita di Yeremia 33 ayat 3, Dia akan memberitahu kita hal-hal yang kita tidak ketahui. Ya, kita mungkin stres. Bila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Isn't it good when we cry to God, when we talk to God? God will answer us and tell us great and unsearchable things that we do not know.
Kita tidak tahu jawapannya, tetapi bila kita berdoa kepada Tuhan menurut kehendaknya, Dia akan memberitahu kita hal-hal yang kita tidak tahu. Marilah kita mulakan hidup doa kita, mula berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, dan meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih dan God bless you.